Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Teacher Wan hari ini. Semoga semua sentiasa ceria selalu. Alright, bertemu kita adalah untuk ilmu milik Allah agar kita dapat manfaatkannya bersama. Okey, hari ini Teacher Wan nak cerita berkenaan alat bantuan mengajar yang mudah digunakan yang dipanggil kembara hutan atau life cycle. Ni ya, kotak ni alat bantuan mengajar yang mudah life cycle pack ni atau kembara hutan. Okey, set kembara hutan ni mempunyai set magnetic puzzle. Dia ada magnet kat sini. Kelihatan seperti suitcase dalam kotak ni. Macam suitcase kan, senang nak dibawa, ada handle. Alright. Dalam set ni ada, okey, set ni boleh kita standkan macam ni. Okey, supaya senang buat aktiviti untuk kanak-kanak. Okey, dalam set ni ada satu set untuk human life cycle, 3 plant life cycle puzzle, 4 animal life cycle puzzle dengan whiteboard dan marker. Ni whiteboard dan marker. Whiteboard ni boleh stand sini ya, dan marker pen. Alright. Okey, hari ni Teacher Wan nak cerita berkenaan alat bantuan mengajar yang mudah digunakan yang dipanggil set kembara cycle, set kembara hutan atau life cycle. Okey, hari ni Teacher Wan nak cerita macam mana nak beraktiviti bersama kanak-kanak menggunakan suitcase kembara hutan ni. Hari ni Teacher Wan nak cerita pasal pusingan kehidupan atau life cycle seekor katak. Nampak ni katak, seekor katak. Okey. Dalam suitcase ni tadi Teacher Wan cakap dia ada 4 untuk animal ya. Okey. Dan objektif dalam aktiviti hari ini yang untuk buat katak ni adalah untuk supaya kanak-kanak boleh faham kitaran hidup seekor katak. Fokus umur antara 3 ke atas, 3 tahun ke atas. Tapi Teacher Wan nak fokus pada yang 3 tahun dan 4 tahun. So cara bahasa Teacher Wan gunakan adalah cara berkomunikasi dengan kanak-kanak 3 atau 4 tahun. Okey. Topik ini berkenaan katak perkembangan life cycle katak ni adalah di dalam perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Maknanya katak tu semua ada dalam dunia ni. So kita panggil, kira kalau bahasa mudah dia adalah awal sains. Tapi kita lebih tumpu pada deria mata, deria ni, dan dalam bagi kanak-kanak memahami tentang persekitaran dunia, persekitaran mereka. Okey, ABM ni, alat bantuan mengajar ni, dia cukup semua, dah hampir lengkap. Boleh katakan lengkap lah, bukan hampir lengkap. Di mana teacher ambil set pusingan hidup seekor katak. So Teacher Wan cari kat sini. Okey, Teacher Wan jumpa dalam ni. Ni ada katak dan juga yang lain-lain, tapi hari ini kita fokus kepada seekor katak. Teacher Wan ni. Okey, kalau
Dan kitaran hidup dia ada dalam set yang ni, yang hijau ni, sebab dia punya ni hijau. Semua ni yang set hijau ni adalah untuk katak. Alright, untuk mudah supaya jelas nampak di kanak-kanak, Teacher Wan guna whiteboard dulu. Okay, Teacher Wan taruh kat sini. Nampak tak? Alright. Then kalau cikgu-cikgu nak tambah bahan lain pun boleh, macam kertas kosong ke, atau replika-replika haiwan ke. Macam Teacher Wan ada katak, ada itik, ada kucing. Ini adalah untuk membantu membuat permulaan dalam untuk permulaan topik untuk mengajar kanak-kanak kecil ni. Okey. Seperti biasa, kita akan bermesra dengan kanak-kanak, tanya khabar, pastikan kanak-kanak selesa, pastikan kanak-kanak dah makan, pastikan kanak-kanak dah pergi bilik air, supaya ketika belajar, ketika dia orang buat aktiviti, dia akan dapat fokus dan dapat menerima apa yang dipelajari tanpa ada gangguan-gangguan lain. Okey. Then kita tanya mereka untuk memulakan topik supaya tak terus cakap masuk pada tu, kita nak membuka minda mereka dulu, yang kita panggil set induksi ataupun permulaan pengajaran. Kita tanya, anak-anak ada tak haiwan peliharaan kat rumah? Mesti dia akan cakap ada. Kita tanya dia apa. Dia akan cakap mungkin kucing, ataupun dia tak faham cakap kita cakap ada tak kucing kat rumah. Mesti dia cakap ada. Macam mana bunyi kucing? Dia cakap lah miau, miau. Okey, kalau anak kucing ni kucing miau, miau. Lepas tu nanti anak kucing bunyi miau, miau. Kecil lagi kan? Sebab ada mak kucing, mesti ada anak kucing. Okey, so tu dalam kehidupan kucing. Kucing makan apa? Kita tanya dia kan. Dia makan ikan, makan lauk kan. Lepas tu kita tanya kanak-kanak. Kanak-kanak pernah tak dengar kok 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 kok? Bunyi apa tu? Separuh kanak-kanak dia tahu sebab mungkin dia dah terdedah. Kadang-kadang kanak-kanak tak tahu sebab itu adalah ayam. Yang dia jumpa ayam yang dah digoreng kan. Jadi dia tak tahu ayam sebenarnya. So kita di sekolah, di taska ke, sebagai orang dewasa sekeliling dia, kena dedahkan ayam. Macam mana bunyi ayam? Kok 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 kok. Itu ayam betina. Okey, kalau ayam jantan, bunyi dia macam mana ni ayam? Ku 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 ku. Ku 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 ku. Dia cakap dengan anak-anak tu. Tapi kalau yang betina bunyi kok 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 kok. Ini bapa ayam, ini ibu ayam. Ayam kalau nak ada anak dia kena bertelur. Adik tahu tak telur ayam? Tahu kan? Macam ni. Selalu kan makan telur ayam hari-hari kat rumah ke? Ada. Okey, kita banyakkan bersoal jawab dengan kanak-kanak. Okey. So kita suruh dia orang bunyikan bunyi-bunyi haiwan yang mereka suka. Kemudian kita tanya dia, kanak-kanak pernah tak dengar bunyi krok krok? Pernah tak dengar bunyi tu? Contohnya. Ataupun macam ni. Kita tanya dia, apa tu? Mesti dia pun jarang jumpa bunyi, dengar bunyi tu sebab kita pun jarang dedahkan dia orang bunyi-bunyi macam tu. Okey, sebab tu kita panggil tadi perkembangan deria, sebab dia kena dengar melalui telinga. Deria dengar. So dia kena dengar bunyi-bunyi itu. So kita orang dewasa sekeliling kanak-kanak ni kena biasa exposekan bunyi-bunyi haiwan ni dengan kanak-kanak. Okey, lagi dengar lagi bunyi macam ni. Bunyi apa tu? Tanya kan. So mana yang tahu mungkin boleh teka. Mana yang belum tahu memang kena bantuan kita. Kita katalah bunyi katak. Macam ni bentuk katak. Adik-adik pernah nampak tak katak macam ni? Mana yang tahu dia akan cakap tahu-tahu, dan kadang-kadang dia sendiri yang akan bergerak melompat macam katak. Kita pun tanya dia, tahu tak katak jalan macam mana?
Ayam jalan, kucing jalan macam mana? So dia akan membuat pergerakan katak ataupun ayam atau apa yang kita cakap tadi tu. So dia dah naik seronok dalam mendengar topik yang kita nak dedahkan pada mereka. Okey, kita tanya ke anak-anak lagi. Hari ni teacher nak ajar katak, cerita katak. Nak dengar tak? Sebelum teacher nak ajar berkenaan katak, anak-anak tahu tak, pernah tak dengar lagu katak? Nak dengar tak? Kita nyanyilah sama-sama. Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik, cepat-cepat bangun pagi-pagi. Kita ajak dia nyanyi sama-sama. Dan kita dah dapat masuk dalam kepala fikiran mereka yang kita nak bercerita pasal katak. So dia dah tahu katak berjalan melompat-lompat. Katak besar bunyi macam ni. Manakala katak kecil pula bunyi dia kecil sikit lah. So kita cakap lah serupalah juga macam mama cakap, nak susu ke? Kalau baby cakap dia nangis je kan, suara dia kecil je. Macam anak katak ni juga. Anak kucing pun sama. Kalau ibu kucing bunyi miau, miau, kan? Mama bunyi nak susu ke? Baby bunyi kan? Macam tu. So kita nyanyi lagi sekali, ada ingat? Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah cepatlah adik, cepat-cepat bangun pagi-pagi. Okey, ada sambungan dia. Itu terpulanglah pada teacher nak tambah, sambung atau kita terus nak buat aktiviti. Dan kita tunjuk kat kanak-kanak perbezaan katak yang besar dengan katak yang kecil. Saiz katak besar dan saiz katak bunyi. Bunyi dia pun kita dah buat tadi pun bunyi yang berbeza. Satu bunyi yang besar sikit, satu lagi bunyi yang berbeza. Di mana bila kita cerita itu, saiz dah masuk di dalam perkembangan awal matematik pada kanak-kanak ni. Tanpa dia sedari, dia dah belajar saiz besar macam mana, saiz kecil macam mana. So kita boleh mulakan perlahan-lahan. Okey, selain daripada beza bunyi, beza saiz tu, dan bunyi suara ibu, bunyi. So dari situ dah kita dapat mesrakan pembelajaran tu dalam pembelajaran awal matematik dengan pembelajaran deria tadi tu, ataupun awal sains. Okey. Sekarang ni kita masuk kita teruskan penceritaan kita dengan kanak-kanak. Kita cakap, hari ni teacher nak cerita pasal katak. Siapa nak tahu? Okey. Bunyikan bunyi katak kecil macam mana? Krik 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 krik. Okey, pandai. Okey, siapa boleh bunyikan bunyi katak besar macam mana? Nanti punya krop 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 krop. Tak kiralah dia bunyi macam-macam mana, tapi memang dia dah terdedah dengan bunyi katak-katak bunyi. Katak berbunyi. Okey. Dekat bandar susah sikit jumpa katak kan, kecuali kat tepi-tepi, kat Tasik ke Longkang ke. Okey, sekarang dengan menggunakan set kembara hutan, kita boleh masuk dah untuk menunjuk ajar macam mana nak bercerita dengan kanak-kanak dengan lebih mudah. Okey, tadi kita cakap ini katak. Katak ini ibu katak. Bila dia nanti macam mana katak ada anak-anak dia? Okey, dari ibu katak akan bertelur. Di mana katak telur? Kita ambil dari set ni, kita keluarkan daripada bulatan ni. Ambil set ni, telur. Nampak telur katak. Kita letak. Dia ada magnet kat belakang ni, jadi senang pada kita letak kat sini. Telur katak tu kecil, hitam. Okey. Dan dia ada jeli-jeli macam keliling dia untuk keselamatan katak.
telur dia banyak. Tapi yang boleh jadi besar sampai jadi katak hanya sikit je adik-adik. Sebab apa? Sebab banyak musuh-musuh katak dalam air tu. Antaranya ikan. Dalam air kat tepi kolam tu ada ikan-ikan. Ikan tu makan juga telur katak. Tinggal sikit. Selain daripada tu, burung. Burung pun ada datang kat tepi-tepi kolam tu nak cari makan. Dia nampak telur katak, dia pun makan. Tinggal sikit. Lama-lama katak tu pun dia menyorok telur-telur tadi tu, air tolak-tolak sampai bawah-bawah pokok dia menyorok. Telur katak ni lama-lama dia membesar-membesar, dia akan keluar ekor. Macam ni. Ni namanya berudu. Nampak adik? Telur tu lama-lama dia pun dia tidur lama-lama, nanti dia pun akan keluar ekor. Bila keluar ekor, telur dah boleh bergerak. Dah namanya berudu. Kita letak bawah sini. Okey, kita letak keliling katak ni, nampak Berudu. Berudu ada ekor. Dia boleh berenang. So, berudu cari makan. Berudu makan apa? Berudu makan lemak pula. Apa tu? Lumut-lumut kat tepi tepi kolam tu. Apa tu, daun-daun yang lembut-lembut tu. Tu yang berudu makan. Berudu makan. Sambil berenang, sambil makan, lama-lama dia jadi besar, dia jadi gemuk macam ni. Ni dah berudu. Berudu ni dah membesar. Dia belum jadi katak lagi, tapi dia dah besar. Nampak? Okey, kita taruh kat sini. Mula-mula tadi apa, Dek? Berudu. Lepas tu, mula-mula telur katak. Teacher Wan tu belum lupa dah. Lepas tu dia jadi berudu. Lepas tu dia jadi apa? Dia jadi berudu besar, berudu gemuk. Lepas tu dia makan lagi. Set ni semua dah siap dah komplit semua, senang untuk kita guna. Dah lukis semua dah. Okey. Then dia jadi besar dah ada badan dia, dah ada perut dia, dah gemuk. Last dia dah ada kaki. Dah keluar kaki. Dia makan lagi sayur tu, sebab dia makan sayur dia jadi kuat, dia jadi besar. Dia kecil pun dia boleh kuat jaga diri dia supaya tidak ada binatang-binatang lain makan dia kan. So dia besar dah macam ni, dia makan, dia dah ada kaki. Ekor dia pun dah kontot dah sebab kaki dia dah keluar 2 dah. Satu tadi dia ada kaki yang masa dia gemuk tadi ada kaki kat depan. Sekarang dah terumbuh lagi satu kaki dekat belakang. Okey, akhirnya dia makan lagi berudu tu tadi. Dia dah besar macam ni, dia dah boleh jalan macam tu. Dia jadi seekor katak. Nanti dia dah boleh bunyi. Macam mana bunyi dia, Dek? Cuba bunyikan. Okey, macam ni. Dia kecil lagi. So bunyi dia pun kecil. Anak katak ni dia pun jalan pelan-pelan. Dia lompat pun sikit lagi. Tak boleh tinggi-tinggi lagi. Lama-lama dia jadi katak macam ni. Dah besar baru dia boleh lompat macam ni. Dia bunyi pun dah besar. Masa dia macam ni, bunyi dia krik 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 kan. Bunyi dia. Okey. Bila dia dah jadi mak katak, dah besar macam ni, dia berbunyi macam mana, Dek? Pandai. Okey, cikgu-cikgu semua bahan nak buat semua ada dalam set ni. So, siap dah satu kitaran seekor katak. Lepas tu, untuk memberi pemahaman lebih pada kanak-kanak ni, kita boleh bagi dia buat puzzle. Okey.
kita kata kat dia, dalam set kembara ni dia dah siapkan puzzle untuk kita. Empat keping puzzle untuk seekor binatang. Okey, 4 keping. So kita tanya anak-anak dulu, ni apa ni? Suruh dia teka. Ni apa? Siapa tahu? So dia kata nampak macam kaki katak. Kita letak sini. Okey, kita tanya lagi. Ni mata. Alright, kita letak kat sini. Okey, yang ni mata juga kat sini. Lepas tu tanya ni apa? Ni kaki juga. Lepas tu kita tanya macam mana kita nak susun? Kaki dengan kaki dah jadi, kaki campur kaki dah jadi badan. Badan mesti ada kepala. Ni mata. Okey, lepas tu ni macam mana? Macam ni ke? Bukan, kan? Salah tu, dia macam ni. Okey, adik-adik nak buat tak? Cuba adik-adik buat latihan. Di sini kita boleh bagi peneguhan untuk anak-anak tu. Kita bagi dia pula buat dalam kotak ni supaya dia boleh buat sendiri. Okey, sebelum kita bagi peneguhan tu, dalam kotak ni ada lain-lain ni kan, nota kecil ni, supaya dia boleh berpandukan nota yang kita ajar ni. Hari ni tajuk dia katak. So, dia stand dekat sini. Then kita suruh dia buat. Okey, kita kata contoh, kita kena bagi contoh dulu sebab kalau tidak dia tak tahu. Okey, tadi kita dah buat dekat whiteboard kan, besar semua orang boleh nampak. Sekarang anak buat sendiri. Okey, letak kat sini. Okey, ibu katak ada apa? Ada telur katak. Kat mana nak taruh? Kita suruh dia pilih. Okey, kita buka ni semua supaya dia tidak tengok. Kita letak kat sini. Nanti dia akan letak. Lepas telur katak keluar berudu. Nampak ya kat sini? Jelas ya dalam ni nampak? And then keluar berudu yang dah besar sikit, berudu yang dah ada kaki, ada katak, dah bentuk katak sikit dan jadi seekor katak kecil. So ini katak besar, anak tu dah susun. Kemudian sebagai upahnya kita bagi dia main puzzle. Kat sini kita letak puzzle tu dalam bekas ni. Suruh dia susun dekat sini. Mungkin pada permulaannya mungkin ada kesilapan dia susun tu, tak apa, melalui kesilapan tu anak-anak belajar. Okey. Okey, siap satu. Dan di sini kemudian kita buka semua ni tanpa ada bantuan. Ada soalan saja macam ni, suruh dia susun sendiri. Okey. Bagi peneguhan lain, dalam kotak ni ada, tadi teacher Wan cakap ada whiteboard kan. So dia boleh lukis dengan menggunakan pen yang disediakan di sini. Okey. Bentuk katak ke, mata bulat, macam tu. Lepas tu badan katak tu, lepas tu kaki katak tu kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadilah katak senyum ke apa ke. Okey. Dan boleh simpan balik. Dan dalam dekat penutup pen ni ada pemadam. Kita boleh padam apa yang kita tak nak tadi. Okey. Dan dia boleh simpan di dalam ni. So selain daripada tu dia ada juga whiteboard ni, whiteboard apa. Okey. Sekarang ni boleh kita, whiteboard dia besar ya, boleh tulis-tulis, dia boleh lukis, dan kita senang nak simpan semua di dalam case ni, suitcase ni. So dia boleh bawa jalan-jalan ke mana-mana. Kadang-kadang kita nak travel jauh, duduk dalam kereta, senang, anak-anak tu tak bising, tak adalah berebut nak main. Dan kita juga dapat mengelakkan kanak-kanak tu daripada bermain handphone ke apa-apa ke, dengan adanya suitcase kitaran hidup kembara hutan.
Okey, nanti susun elok-elok boleh tutup. Okey. Dan boleh bawa jalan ke mana-mana. So, kalau nak buat lagi aktiviti peneguhan lain, kita boleh lukis, dan kita yang lukis atau kanak-kanak tu yang lukis sendiri dan buat colouring sendiri. Okey, jadilah seekor katak. Alright, kita dah ajar dari mula tadi. Kita masuk sesi macam mana sebelum masuk pembelajaran, kita buat sesi untuk induksi lah, macam penerangan, permulaan daripada topik kita cerita sedikit berkenaan dengan haiwan-haiwan lain. Lepas tu baru kita masuk dalam topik dan kita buat peneguhan. Peneguhan tu kita buat dengan macam kita minta dia sendiri yang buat dengan puzzle, dengan apa semua kan. Alright, then bila habis topik tu, kita ada topik-topik lain, tapi kita tidak hajar terus dia satu hari semua dalam kotak ni. Kita ajar gunanya satu hari, ataupun hari-hari yang lain kita boleh buat topik lukisan, kata, topik buat collage ke, topik buat tempat katak, projek untuk tu. Kalau bagi budak-budak besar sikit lah, macam mana, dan kita boleh masukkan kotak dalam katak dalam kotak yang bercermin, supaya kanak-kanak boleh nampak kitaran hidup tu dengan live, dengan sebenarnya. Okey, bila sekarang kita dah buat, dah susun semua kan, kanak-kanak dah seronok dah buat. So memang bagi je alat ni dengan dia, so diorang dah tahu dah nak guna. Okey, so life cycle kembara hutan ni boleh buat hadiah kepada anak-anak atau kepada rakan-rakan, anak-anak rakan-rakan untuk hadiah mereka. Dan di samping mendapat pengetahuan tentang cycle kehidupan, dan dapat mereka belajar tentang persekitaran, mereka belajar tentang matematik juga, awal matematik. Mereka belajar juga menggunakan jari jemari tu, menggunakan koordinasi mata dan tangan, akan menguatkan otot-otot jari mereka untuk persediaan mereka untuk menulis. Nampak simple je, permainan macam main-main aja kan, tapi dalam aktiviti tu mengandungi banyak pembelajaran terhadap kanak-kanak ni. Okey, harganya pun tak adalah mahal. Okey, kitaran ini harganya mampu milik, iaitu cuma RM69 sahaja. So murah, tapi ada berbagai-bagai pembelajaran di dalam ni, sambil seronok kanak-kanak membuat aktiviti. Okey, kita untuk mengakhir aktiviti dengan kanak-kanak tu, kita boleh nyanyi lagi. Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi, cepatlah cikgu cepat beli kembara hutan ini. Pandai tak teacher Wan buat ubah lagu? Okey. Okey, dapatkan segera. Okey, kalau berminat boleh hubungi teacher Wan di link di bawah video ini, dan hashtag teacher Wanku, ya. Tengok kat link bawah video ni ada link, ataupun ada juga barcode yang boleh di scan, dan hashtag teacher Wanku. Alright, sampai di sini dulu. Semoga apa yang teacher Wan kongsi tadi dapat membantu ibu bapa, pendidik awal, kakak-kakak, abang-abang yang nak bantu kanak-kanak kecil bermain sambil belajar. Okey, sampai di sini dulu sesi. Kita jumpa lagi di sesi yang lain dengan topik-topik pembelajaran yang lain bersama Teacher Wan di channel Teacher Wan TV. Jangan lupa share. Yang penting jangan lupa like lah. Lepas tu share
dan subscribe Teacher Wan TV channel ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.